Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali dalam Tazkirah Ramadan pada hari Isnin ini bersamaan dengan 4 Ramadan, di mana pada minggu yang lalu, iaitu pada hari Jumaat yang lalu, kita sedang melalui tentang akhlak yang pertama yang perlu untuk kita perbaiki ataupun untuk kita adakan dalam kehidupan kita, khasnya sepanjang Ramadan ini adalah agar mana kita mengelakkan pertengkaran di antara kita. Jadi kita menyambung lagi dalam masih tajuk yang sama, di mana dalam kitab ini ditulis di sini soalan. Mungkin kita akan bertanya, kenapa pula orang yang meninggalkan pertengkaran dijamin ke syurga walaupun dia berada dalam kebenaran? Jadi di mana saya selitkan pada Jumaat yang lalu, pada perjumpaan yang lalu, telah kami bawakan sebuah hadis daripada Nabi SAW adalah Nabi bersabda, aku menjamin dengan sebuah istana di pinggir syurga bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran meskipun dia di pihak yang benar. Jadi persoalannya, kenapa ganjaran yang sedemikian rupa diberikan kepada orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia dalam keadaan benar? Jawapannya apa yang ditulis di sini adalah, ini ialah kerana pertengkaran selalunya akan menimbulkan banyak perkara buruk dari baiknya, berbeza dengan perbincangan di mana ia akan menimbulkan banyak kebaikan. Lihat di bawah ini perkara buruk yang akan terjadi jika berlaku pertengkaran. Jadi pertama sekali sebagai jawapannya dikatakan sini, kerana pertengkaran selalunya akan menimbulkan banyak perkara buruk dari baiknya, berbeza dengan perbincangan. Jadi dia kata sini, pertengkaran itu membawa banyak buruk daripada baiknya. Bila mana kita bertengkar, yang menjadi sedihnya, yang menjadi kasihannya adalah apabila kita bertengkar itu, kita tidak peduli siapakah yang kita bertengkar itu. Kita dah tak peduli itu adalah isteri kita. Kita dah tak peduli itu adalah suami kita. Kita sudah tidak peduli itu adalah anak kita sendiri. Kita tak peduli itu mak kita. Dah tak peduli itu adalah bapak kita. Dah tak peduli itu kakak ke abang kita. Dah tak pedulilah. Yang penting kita nak bertengkar. Yang penting kita nak beritahu pada mereka, nak mereka tahu bahawa kita benar. Yang penting nak kita menang. Jadi bila kita dah bertengkar, dia punya efek dia itu adalah sampai kita dah tak kenal siapa yang orang kita bertengkar tu, na'udzubillah. Jadi jatuh, kalau isteri tu jatuh derhaka kepada suami, anak jatuh derhaka kepada mak bapak, dan seterusnya sampai kita naik suara, maki, hamun, tengking menengking, gara-gara apa? Gara-gara pertengkaran. Walaupun kita rasa pertengkaran itu kita betul, walaupun kita rasa kita bertengkar tu betul, kadang-kadang kerana masalah-masalah yang pasti ada perselisihan pada apa yang kita nak ketengahkan. Masalah contoh, kita bertengkar masalah hukum. Contoh masalah hukum ini, contoh si Fulan kata korek hidung batal puasa. Dia mengadu, dia cakap dengan kakak dia pula kata tak ada, korek hidung tak batal puasa. Jadi dia dengan kakak dia bertengkar. Yang kata batal puasa kerana dia mengatakan ni rongga terbuka. Kakak dia kata memang ada rongga terbuka tapi dia tak masuk ke dalam. Jadi bila kakak cakap balik, adik cakap balik, kakak dengan adik kakak bertengkar. Gara-gara apa? Gara-gara perkara yang memang benda ni memang ada terjadi perselisihan di antara ulama. Jadi kalau kita rasa benda ni, kita rasa kita betul lah. Contoh, kita rasa kita betul bahawa korek hidung tu batal puasa. Sudah, kita amalkan apa yang kita tahu. Jangan paksa orang ikut apa yang kita tahu. Jangan paksa orang ikut amalkan apa yang kita amal. Itu yang menjadi masalah tu.
Kita beramal sebagai orang yang beriman. Kita beramal sebagai orang yang berlapang dada, orang yang hatinya bersih. Bukan kita beramal supaya untuk menjadi sebagai orang yang ahli bergaduh, ahli yang bertengkar. Kerana bertengkar itu, dia tidak mendatangkan apa-apa faedah. Cuba kita bayangkan, kita bertengkar antara orang, sama ada kawan kita ke, atau saudara kita ke, atau mak bapak ke, anak-anak kita ke, adik-beradik kita ke. Kita bertengkar ni kita nak apa? Apa yang kita cuma nak buktikan? Adakah sekadar kita nak menunjukkan mereka kebenaran, ataupun kita nak buktikan kepada kita bahawa pendapat kita yang betul, pendapat mereka salah? Jadi tanya balik pada diri masing-masing lah. Kalau mereka nak bertengkar ni, apa yang sebenarnya mereka nak dapat? Apa yang mereka nak capai daripada pertengkaran tersebut? Jadi sebab itu, pertengkaran itu mendatangkan keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Berbeza dengan berbincang, di mana ia akan menimbulkan banyak kebaikan. Bila kita ada bincang, kita nak bincang lah, ni masalah, kita nak bincang masalah hukum ni, nak bincang bersama-sama, maka masing-masing akan mengeluarkan dalil. Jadi bila masing-masing mengeluarkan dalil, dan kalau selalunya perbincangan itu bermakna kita nak mencapai satu perkara. Kan? Bila kita nak mencapai satu perkara. Jadi bila nak mencapai satu perkara, contoh dalam situ ada 10 orang, 7 orang bincang mengatakan mereka menyokong dalil A, 3 orang pula mengatakan kami menyokong dalil B, atau perkara B. Jadi itu namanya berbincang. Berbincang. Kita berbincang antara satu sama lain. Bukan kita bila berbincang itu kita menghentam. Jadi bila kita hentam, bermakna tujuan kita dah tak capai. Pasal kita nak berbincang kerana nak mengelakkan pertengkaran. Tapi kalau sudah ada pertengkaran, maka perbincangan itu dalam bukan perbincangan. Kan? Baik. Lihat di bawah ini perkara buruk yang akan terjadi jika berlaku pertengkaran. Pertengkaran bawa kepada permusuhan dan pergaduhan. Bayangkan jika anda menjumpa teman-teman yang rapat atau saudara mara dan menziarahi mereka. Lalu topik seperti isu politik atau soal perbezaan hukum agama ditimbulkan. Jika perbincangan telah bertukar kepada pertengkaran, apa yang akan berlaku? Tentunya setelah pertengkaran, maka bermasa muka dan kebencian mulai tersemai. Akhirnya, silaturahim dan persaudaraan Islam akan bertukar menjadi penyimpan perasaan yang tidak baik, berdendam dan tuduh-menuduh. Baik, jadi apa yang dikatakan sini? Bila mana kita ni, kita bayangkanlah, bila kita dah bertengkar, maka dia akan menghasilkan permusuhan. Permusuhan ni berlaku, dia tak kisah dia punya masalah siapa yang kita bertengkar tu. Kadang-kadang kerana benda-benda kecil, adik-beradik sampai tak bercakap sama 10 tahun. Ada di antara kerana benda-benda kecil, menantu dengan mertua tak boleh ngam. Nampak je nak pukul, nampak je nak lari. Subhanallah. Jadi ini gara-gara pertengkaran. Agree tak agree. Jadi walaupun kita tahu benda itu kita benar, tinggalkan. Tak apa, tinggalkan pertengkaran tu. Iya kan? Tak apa. Kita tak rugi apa-apa pun kalau kita mengalah. Tak rugi apa-apa pun. Bahkan kerana kita punya mengalah, itulah Nabi sampai bersabda, aku ni jamin syurga ni. Bayangkan betapa besarnya faedah, balasan, ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar. Jadi bila dah bertengkar, seperti membincangkan isu politik, dia kata A, dia kata B. Ni isu politik ni memang benda yang selalu, kalau biasanya kaum lelaki lah, selalu perbincangkan, yang tidak akan mendatangkan hasil. Apa yang kita boleh dapat daripada isu politik ni? Kita nak jadi menteri ke? Bukan maaf kata salah ni, masalahnya kita nak pergi menghentam orang kerana orang tak sependapat dengan isu politik yang kita ketengahkan. Tak boleh lah. Kan sama juga dengan apabila tentang soal perbezaan hukum agama. Kita tahu dalam agama, dalam kita Islam sendiri, mazhab ahli sunnah wal jamaah kita ada 4 mazhab. Kalau satu fulan tu nak mengikut mazhab Hambali, saya nak ikut mazhab Syafi'i, saya tak boleh kata Hambali ni salah. Saya tak boleh kata Hambali ni sesat. Yang Hambali pun tak boleh kata Syafi'i ni terbiat. Tak boleh. Pasal apa? Memang itu perbezaan di antara para ulama. Dan bukan mereka pandai-pandai pergi letak hukum A, hukum B, tak. Kita yang pergi melabelkan mereka salah, mereka yang betul. Kerana apa? Orang tak ikut pendapat kita kata dia salah. Tak boleh. Ini namanya pertengkaran. Pertengkaran agar orang ikut pendapat kita, bukan agar orang mengikut yang benar. Baik.
Tentunya setelah pertengkaran, maka bermasa muka dan kebencian mulai tersemai. Akhirnya silaturahim dan persaudaraan Islam akan bertukar menjadi penyimpan perasaan tidak baik, berdendam dan tuduh menuduh. Subhanallah. Gara-gara pertengkar, perkara-perkara yang orang kata titik bengit lah. Perkara-perkara yang memang bertengkar pun, memang tak ada jalan penyelesaian pun. Macam saya kasih contoh tadi lah. Saya kasih contoh tadi tentang masalah korek hidung ni. Kita bertengkar pun, apa yang kita nak dapatkan? Kalau kita rasa batal, dan kita jangan korek hidung. Kalau kita rasa tak batal, dan korek hidung lah. Sedalam-dalamnya sampai hidung kembang macam periuk pun, terserah lah. Pasal kita percaya yang tak batal. So, sudah. Kenapa kita nak paksa orang ikut pendapat kita yang mengatakan korek hidung tu tak batal? Kenapa kita nak kena paksa orang mengatakan bahawa korek hidung itu batal ketika puasa? Jadi benda ni tak habislah. Akan selalu dia ada. Tak, maksudnya kita akan berterusan bertengkar. 1-2 jam pun tak rasa masalah asyik bertengkar. Bila dah bertengkar, dah sampai merendahkan diri, dah sampai maki hamun, dah sampai merendahkan martabat orang itu dan sebagainya, maka confirm setelah itu akan jadi retakan di antara hubungan silaturahim. Gara-gara apa? Gara-gara kita nak orang ikut pendapat kita. Subhanallah. Jadi sebab itulah Nabi SAW menjamin, nampak? Nabi menjamin orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar. Kalau memang salah tu dah memang salah lah. Kan, itu dah memang tak buat apa-apa. Ataupun memang pertengkaran itu pertengkaran yang memang perkara yang wajib. Macam saya contohkan pada perjumpaan yang lalu, di mana saya katakan dia kata solat tak wajib, kita kata solat tu wajib. Itu memang kena cakap. Kan, kena cakap. Pasal orang yang mengatakan sembahyang itu tak wajib itu dikira sebagai terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Pasal dia telah menidakkan perkara yang sudah ada dalam Al-Quran. Tidak mempercayai hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi inilah di antara di antara perkara yang tidak baik bagi orang yang bertengkar. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada perjumpaan yang akan datang insya-Allah. Ila huna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.